Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, hari ni kita akan sambung untuk Form 4, bukan Form 4, Form 5 topik Form 5. Ini AMAT Form 5. Okay, by differentiation chapter 2. Okay, untuk topik ni kita akan sambung kat sini, nombor 16. Yang ni, dia bagi kita punya fungsi, kemudian kamu kena cari D kuasa 2 Y over dx kuasa 2. Perbezaan peringkat kedua yang mana dia disamakan dengan kosong. Dan apabila dy over dx kamu disamakan pula dengan kosong, kamu diminta untuk mencari d kuasa 2 dx kuasa 2 kamu tu lah, iaitu peringkat kedua tadi. Okey, so macam mana nak buat soalan ni? Teacher akan tunjukkan. Dia ada 3 step benda yang kamu kena faham. So ini 3 soalan. Soalan pertama, soalan kedua yang berbeza, soalan ketiga pun berbeza juga. Tapi cikgu nak tunjuk macam mana nak jawab soalan-soalan ni. Okay, so yang first one, kalau dia minta cara yang ni kamu dah boleh tahulah dy dx dia sama juga berapa. Bezakan dulu y kat sini. So kamu akan dapat dy over dx which is equals to yang ni 1/3 darab 3 x kuasa 2 tolak dengan 2x tolak 3. Ini dy dx. So, dia kata nak d kuasa 2y over dx kuasa 2. Buat sekali lagi pembezaan. Satu lagi peringkat. So, kamu akan dapat 2x. 2x tolak 2. Okay. Nah, yang ni, bila dia kata samakan, bila dia nak samakan ni dengan sifar, so kamu pun buatlah. Bila d kuasa y per dx kuasa 2 disamakan dengan sifar bermaksud 2x tolak 2 adalah sama juga dengan sifar, maka 2x adalah 2, x adalah 1. Okey, dah siap. Sebab dia nak cari nilai x. So, 1 je lah nilai dia, yang ni lah. Untuk soalan yang bawah ni, dia nak cari nilai-nilai x. So, yang ni dah siap nombor 1. Baru kita buat yang nombor 2. Nak cari nilai-nilai x. Nak cari nilai-nilai x, nak buat macam mana? Okey, tengok kat sini. Dia kata kat sini, apabila dy dx pula kita samakan dengan kosong. So, sini dy dx bermaksud yang ni adalah okay, dy over dx sama juga dengan x kuasa 2 tolak 2x tolak 3 disamakan dengan sifar. Dia macam tu. So, kita nak kena cari apakah nilai-nilai x dia tu, dy dx dia tu. Kan? Okay. So, kita kena cari nilai x based on yang ini dulu. Sebab ini yang disamakan dengan sifar. So, kamu akan dapat, boleh pakai kalkulator atau kamu buat je lah macam tu. Macam tu. So, yang 3, 1. Maka x kamu adalah negatif 1 dan lagi 1x adalah juga bersamaan dengan 3. Ini adalah nilai-nilai x dia lah. So, bila kita ada dua nilai x, kita akan masukkan setiap satunya ni dalam d kuasa 2, y over dx kuasa 2. So, dengan x sama juga dengan negatif 1, kita masukkan dalam ni iaitu 2x tolak 2. Maka 2x x sekarang adalah negatif 1 tolak 2 adalah tolak 4. Ni yang pertama jawapan ni. Okay, yang kedua dengan x sama juga dengan ni 3. Maka 2 darab 3 tolak 2 adalah 6 tolak 2 4. Okey. So, inilah jawapan dia. Inilah jalan kira macam mana kamu nak buat soalan yang pertama ni. Okey. Alright, as for soalan yang kedua, diberi bahawa fx adalah satu nilai ax kuasa 3 tambah bx tambah 3, kita diminta cari a dan b. Apabila diminta cari a dan b dan diberi pula f prime, f double prime macam ni, maksudnya kamu kena buat dua persamaan. Ini adalah kaedah menggunakan dua persamaan. Kemudian kita akan selesaikanlah kedua-dua persamaan tu. Tak kisah dengan cara substitution ke elimination ke apa saja cara.
asal kamu dapat A dan B. Okey, so macam mana nak buat ni? Tengok yang pertama, dia bagi F prime 2, maksudnya F kita tadi dibezakan kali pertama, di mana X dia juga diberi, iaitu sama juga 2, nilainya adalah 14. Ni yang dia bagi yang first. So, first kali kamu kena cari F prime X. Okay, untuk buat yang ni, first kali kena cari F prime X. So, F prime X adalah 3AX kuasa 2 tambah B. Dia macam tu. Okay. So, yang ini sepatutnya bernilai 14. Sebab dia dah bagi nilai dia 14. So, ini adalah persamaan kamu yang pertama. Belum lagi sebab dia bagi juga X. Maka, sumbat masuk siap-siap kat sini. X adalah 3A 2 kuasa 2 tambah B sama juga 14. So, 2 kuasa 2, 4. 4 darab 3, 12. So, kita akan dapat 12A tambah B sama juga 14. Ni lah persamaan pertama. Okey. Nah, untuk seterusnya, kita buat persamaan seterusnya. Persamaan yang datang daripada sini. Kita pakai kali lain supaya kamu nampak beza dia. F double prime negatif 1 sama juga negatif 6. So, kat sini X dia dah bagi dan nilai F double prime X pun dia dah bagi. So, kamu bezakan sekali lagi untuk dapatkan double prime macam ni kan. Okay, so kita nak cari double prime negatif 1 sama juga negatif 6. Kita bezakan, cari dua pembezaan kedua terhadap X, which is kita akan dapat 6AX. Which is yang ni 6AX adalah sama juga dengan negatif 6. So, X kat sini adalah negatif 1. So, 6A kali dengan negatif 1, kamu akan dapat negatif 6. So, A adalah negatif 6 bagi negatif 6. A adalah 1. So, kita dah dapat A dengan 1. Ini bolehlah kamu letak sebagai persamaan kedua ataupun biar dia sebagai 1. Dan what you need to do, sumbatkan A masuk dalam persamaan 1. So, kita boleh tulis sumbatkan persamaan 2 ni dalam 1. Ini substitution method lah. Okay. So, bila kita masukkan kat dalam sini, kita akan dapat 12 darab 1 tambah B sama juga 14. So, B actually 14 tolak 12. B sama juga 2. Okay, siap. Right. Bermaksud A kita dah dapat, B pun kita dah dapat. So, this is how you answer the question untuk soalan B ni. Mudah kan? So, ini adalah tips kedua. Macam mana kamu nak jawab antara soalan-soalan aplikasi yang famous, inilah dia. Okey, yang seterusnya yang ketiga. Diberi bahawa nilai Y dia macam ni, dia nak kamu cari nilai julat dia lebih kecil dan nilai julatnya untuk pembezaan kali peringkat kedua lebih besar. Okey, so macam mana kita nak buat yang ni? Tengok Okey. Cikgu betulkan kedudukan cikgu dulu. Okey, kita nak buat yang mula-mula sekali, kita nak buat yang ni dy dx. Perbezaan peringkat pertama lebih kecil dari sifar. Apa maksud sebelum kita nak buat? Apa maksud dy dx ni lebih kecil daripada sifar? Okey, cikgu bawa pergi kepada nota kat bahagian atas. Alright, so alamak tak ada tempat kosong pula dah. Okay, cikgu conteng kat sini. Maksudnya dy dx tu lebih kecil daripada sifar. Maksud dia macam ni. Yang kamu kena faham dahulu sebelum nak buat soalan tu. Dy dx ni apa benda sebenarnya? Okay, dy dx ni adalah kamu punya fx ataupun lebih juga kita kenali sebagai y. Ni kan. So, y kamu ni lebih kecil daripada sifar. Kat mana y lebih kecil daripada sifar? Okay, sila tengok graf kat sini. Ini y, ini x. Alright. So, bila dia kata fx kamu lebih kecil daripada sifar, dia bermula, ni fx kan? Y ni kan fx. Cikgu cakap tadi kan? Macam ni kan? So, dia lebih kecil daripada sifar bermaksud dia mula daripada sini dan menumpu sehingga ke bawah. Ke bawah lah. So, bermakna nilai fx ni dia duduk kat mana? Kalau dia lebih kecil daripada sifar, dia akan berada bahagian bawah lah. So, jawapan kamu akan ada antara range ini dengan range ini. Bermaksud
X kamu ni nanti akan berada lebih ke ni kita bagi X1 ini X2 berada antara X1 dan juga X2. Inilah jawapan akhir expected answer untuk jika diberi nilai fx kamu atau dy dx kamu lebih kecil daripada sifar. Okey, kalau dia bagi lebih besar okey, lebih besar daripada sifar, mana pula? Okey, dy per dx, tak kisahlah dy ke dy kuasa y ke dx kuasa 2, lebih besar daripada sifar. Kalau situasi ni pula dia bagi. Okey, ni sama juga maksud dia ni apa? Fx ataupun y. So, kita kena tengoklah kat graf. Graf kita macam ni kan? So, this is your x. This is your y. Okay. Dia kata fx lebih besar daripada sifar. Ni pun fx juga. Fx ataupun y kan. So, bila dia kata lebih besar, bermaksud dia bernilai daripada sifar ni naik ke atas lah. So, jawapan expected kamu patutnya dekat sini dengan sini. Okay, maknanya x kamu tu nanti akan lebih kecil daripada satu nilai x1 kat sini. Dan x dan juga satu lagi x akan jadi lebih besar daripada satu nilai kat sini, iaitu di sini dan seterusnya, sini, iaitu kita panggil juga sebagai x2. So x kamu akan lebih besar daripada x2. Ini adalah expected answer seandainya kamu diberi keadaan atau situasi macam ni. So yang ni kena take note lah sebelum buat soalan tadi. Okay, good. So yang ni teacher akan group masuk ke dalam group buat di nota kan. So kita berbalik kepada soalan kita yang tadi, iaitu yang ni. Now kita boleh buatlah dy dx lebih kecil daripada sifar, apa jawapan dia. So untuk yang ni, kamu buat dy dx dia. Dy over dx is equals to, base daripada ini, 9x kuasa 2 tolak 12x. Okey, ini dia. Dan dia kata benda ni mestilah kurang daripada sifar. Dan apabila dy over dx lebih kurang daripada sifar, maka 9x kuasa 2 tolak 12x lebih kurang daripada sifar. So kalau kita dah ada macam ni, kita kena faktorkan nombor ni, kita akan dapat macam nak faktor nombor ni. Ada yang tanya teacher macam nak faktor ni. Ingat waktu form 3 dulu kamu dah belajar pemfaktoran. 9 ni kalau teacher bukakan yang ni, 9 adalah 3 darab 3 darab dengan x darabkan juga dengan x tolak dengan 12 ni adalah 4 darabkan dengan 3 darabkan juga dengan x. Dia lebih kecil daripada sifar. So kalau kamu nampak sini, dia ada nombor-nombor cikgu buka macam ni. Tengok apa yang sama belah kiri sama juga dengan belah kanan. Iaitu belah kiri 3, belah kanan ada juga 3. Kemudian apa lagi satu? X kan. Sini x, sini pun ada x. So yang mana sama kamu keluarkan, iaitu 3x. Yang mana tertinggal situ masuk dalam kotak, iaitu 3x tolak sini 4. Lebih kecil daripada sifar. Okay, so bila dah ada benda macam ni, first kamu boleh keluarkan daripada persamaan ini adalah 3x kamu lebih kecil daripada sifar. So x adalah lebih kecil daripada sifar. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarkan daripada yang dalam kurungan ni, iaitu 3x tolak 4 lebih kecil dari sifar. So 3x lebih kecil daripada 4. So x lebih kecil daripada 4 per 3. Bila kamu ada dua-dua jawapan ni, maka barulah letakkan dia dalam keadaan range macam teacher ajar tadi. Ingat tak? Kan dia kena ada macam ni kan. Sebab dia lebih kecil. Bila dia lebih kecil, fx lebih kecil, dia duduk kat sini. Bila duduk kat sini, x dia mesti berada antara x1, x2. Dia macam ni expected answer dia. So, macam ni lah. So x1 kat dalam kes ni adalah sifar. X2 kat sini adalah 4 per 3. Okey. So ini dia untuk soalan yang ni. Jika kita nak menjawab
dengan keadaan dy dx lebih kecil daripada sifar. Macam tu. Okey, sekarang teacher nak tunjuk. Okey, teacher nak tunjuk yang ni pula. Ting. Teacher rasa kamu boleh buat dah. Kan? Kalau dia lebih besar daripada sifar macam mana pula? Jom kita buat yang kedua. Itu kita kena bezakan lah sekali lagi. Alright, so naik kat situ. Sambung d kuasa 2 y per dx kuasa 2. Macam kita buat benda ni kan. Bezakan mana kali pertama tadi. Okey, daripada pembezaan kali pertama ni, terbitkan sekali lagi. Kita akan dapat 18x tolak 12. Okey, now dia kata apabila d kuasa 2x per dx kuasa 2 lebih besar daripada sifar. Macam ni Maknanya 18x tolak 12 lebih besar daripada sifar. So 18x lebih besar daripada 12, x lebih besar daripada 12 per 18, which is also, kalau kita kecilkan dengan sifar 3, kita akan dapat 4, sini dapat 6, kecilkan dengan sifar 2, kita dapat 2, 3. So, x lebih besar daripada 2 per 3. Dia macam tu. Alright, so bila kita dah ada nilai x lebih besar daripada 2 per 3, kita tengok macam mana next one. Alright. Sekarang bila kita dah ada kedua-dua nilai ni, kan? Kedua-dua nilai ini ada satu je lah. Kat sini. So, kita boleh masukkan julat untuk range, kedua-dua range. So, macam mana nak dapatkan julat untuk kedua-dua range? So, julat untuk dy over dx dan juga d kuasa 2y over dx kuasa 2 adalah ialah apa? X dekat sini. Kat sini apa nilai dia? 2 per 3. Sini 4 per 3. Satu sini, satu ambil yang besar. Okey. Alright, itu adalah cara macam mana nak jawab soalan C. So, sekarang teacher nak kamu buat semula yang ni. Try dan cuba hadamkan. Ini adalah nota dan juga jalan kira untuk ketiga-tiga soalan yang ini sebelum kamu masuk ke bahagian aplikasi untuk hari ini. Alright. Okay, pause dan cuba dulu satu persatu. Jawapan dah tahu kan? Macam tu. Okay, so hari ini kita akan masuk juga dekat bahagian aplikasi pembezaan. Di mana dekat sini teacher akan ajar kamu macam mana nak cari fungsi kecurunan bagi setiap lengkung yang diberikan. Seterusnya kamu kena cari kecurunan tangent pada titik yang diberikan. So ni ada dua benda kat sini kita belajar. Kejap lagi habis kita belajar dua benda ni. And then barulah teacher masukkan lagi satu, iaitu diberi kat kamu kecurunan tangent, fungsi kecurunan tangent dan juga kecurunan normal. So, kamu akan belajar tiga benda ni lah hari ni. Okay. Sekejap. Kita pergi atas dan kita belajar dulu. Okay. Yang seterusnya kita akan mula mencari fungsi kecurunan bagi setiap lengkung. Satu fungsi kecurunan, seterusnya kecurunan tangent pada titik X yang diberikan. So, kalau nak cari fungsi kecurunan, dia sebut fungsi kecurunan, kita buat dy dx. Itu sahaja. Nak cari kecurunan tangent tadi tu, bila X kamu diberikan nilai. Dapatlah. Dua tu sahaja ya. Alright, so macam mana? Ini yang pertama, ini yang kedua. Jom kita buat yang pertama dekat sini lah. Teacher tunjuk siap-siap. Okay, ini kan ada juga tanya. Teacher, kenapa X dia untuk fungsi Y ni, kenapa X dia diberi sebagai tidak sama juga dengan 5 per 3? Okey, tak sama dengan 5 per 3 adalah disebabkan 5 tolak 3X ni dia tidak boleh sama juga, dia tidak boleh sama dengan, dia adalah sama juga dengan sifar. Di mana dengan keadaan X dia ni tidak boleh sama dengan 5 per 3 Y. Okey, sekarang teacher tunjuk Okey, daripada sini, tolak 3X sama juga tolak 5. So, X sama juga 5 per 3, betul? Okey, X sama juga 5 per 3. Kalau kamu ambil nilai X sama juga 5 per 3 ni masuk dalam sini. So, 5 tolak 3. Sini 5 per 3, betul? Masuk X kat sini. So, kita boleh potong-potong. Sebab 3 bagi 3 kan 1. So,
5 tolak 5 adalah sifar. Okey, Y, maka masukkan nilai bawah ni, pembawah dia sama juga dengan sifar. So, Y kamu adalah X bahagi dengan sifar. Betul tak? Ambil kalkulator, tekan X bahagi dengan sifar. Apa yang kamu akan dapat? Betul. Kamu akan dapat math error. Math error bermaksud fungsi itu tidak tertakrif. Itu maksud dia. Dan that's why lah kita tak boleh samakan ni dengan 5/3. Okay, so teacher padamkan ni ya. Itu the reason dia. Okay, siapa nak faham boleh ulang balik apa yang teacher cakap tadi. Untuk bab ni lah. Okay, so kita teruskan sahaja buat dy dx since kita nak mencari dy dx dia. Sebab kita nak cari fungsi kecurunan. So, fungsi kecurunan adalah sama juga dengan dy dx. Di mana kita akan pakai kaedah hasil bahagi hasil bahagi untuk fungsi ni. Ini u, ini kita punya v. So ingat lagi tak? V u prime minus u v prime bahagi v kuasa 2. Ini dia. So dy dx dia adalah v kat sini adalah 5 tolak 3 x, u prime adalah 1 tolak u v prime adalah negatif 3 bahagi v kuasa 2 iaitu 5 tolak 3 x kuasa 2. Okey, takat ni teacher rasa insyaAllah kamu tak ada isu kan. So kita just selesaikan yang kat atas tu, kita dapat 5 tolak 3x tambah 3x. So yang ini dengan ini dah boleh potong. Tinggal 5 bahagikan dengan 5 tolak 3x kuasa 2. Okey, so teacher rasa yang ni tak ada masalah lah kot. Fungsi kecurunan yang kamu dapat. And then untuk kita cari yang seterusnya iaitu apabila kita dapat fungsi kecurunan, kamu dikehendaki mencari, ni dah siap dah fungsi kecurunan ni lah ni, fungsi kecurunan kan. Kemudian kamu kena cari kecurunan tangent apabila nilai x diberi. Kat sini nilai x diberi kat sini adalah sebagai negatif 1. So masukkan dalam situ bila x negatif 1, maka kecurunan tangent dia sama juga dengan 5 bahagi dengan 5 tolak 3 kali negatif 1 kuasa 2. 5 tambah 3, 8 kuasa 2. So, kamu akan dapat 5 per 60. 5 per 64. Okey, so inilah dia kecurunan tangent untuk soalan ni. So, kamu boleh praktis macam mana nak jawab, iaitu first kali cari dy dx untuk dapatkan fungsi kecurunan. Dan apabila nilai x diberi, kamu akan dapat nilai kecurunan tangent. Okey, boleh pakai cara yang teacher ajar ni dekat dekat soalan B dan juga C. Okey, kalau ada soalan, bagi tahu teacher. So, teacher akan provide sekali dengan jawapan untuk yang ni ya. Okey, semua boleh try buat B dan C, jawapan pun dah ada. Kalau tak berjaya dapat sebiji apa jawapan ni bagi, tolong message dan tanya teacher, kenapa buat tak dapat lah? Okay, so I'll show you the way. Alright, sahabat mencuba yang tu. And seterusnya, mungkin dengan soalan yang kedua tadi ya. Teknik yang kedua daripada 3 soalan tu, ini yang kedua, iaitu kita kena mencari nilai H dan juga nilai K, which teacher rasa pun sama juga kamu tak ada isu besar sangat nak buat benda ni sebab dia dah bagi kecurunan lengkung, fungsinya sebagai apa dan dia bagi juga nilai koordinat kat sini di mana ini bermaksud dia dah bagi X, dia dah bagi Y dan dia dah bagi nilai kecurunan lengkung tu sendiri iaitu negatif 5 kecurunan lah M. Gitu. So, semua dia dah bagi kat dalam sini. Alright.
So kita kena buatlah apa ni soalan yang pertama ni untuk kita buat try and error, untuk contoh kita akan tunjukkan macam mana nak buat. Okay, so first kali kamu kena tengok pada titik yang diberikan ni, pada nilai x, y ni, kita kena cari persamaan dia dulu. Kita masukkan kat sini. So daripada sini y sama juga dengan bukan y, dengan koordinat, okay, dengan 1, -1, maksudnya dengan x adalah 1 dan y adalah -1, maka kecurunan y ataupun fungsi y adalah h over 1 tambah k 1, y kat sini adalah -1. Dia macam tu. So dalam kita permudahkan bentuk dia, so kita akan dapat -1 sama juga h tambah k. Ini adalah persamaan pertama. Alright. Okay. Persamaan yang kedua, tak pernah nampak kali dia, kita tukar. So untuk yang ni, persamaan kedua kita nak dapatkan daripada mana? Kita dapatkan daripada dy over dx. Okay. So dy, sebab dy dx kan kita nak mencari apa ni? Teacher cakap tadi. Tengok nota. Kecurunan, fungsi kecurunan tadi kan. So kita nak cari fungsi kecurunan daripada fungsi yang diberi, iaitu kita kena buat dy dx lah. Kita dapatlah fungsi kecurunan. Iaitu daripada mana? Daripada sini Okay. So jawapannya adalah okay. Untuk dapatkan yang ni, sebelum kita buat yang ni, y dia tu teacher tukarkan kepada bentuk yang lebih mudah untuk kita dy dx kan, iaitu y adalah sama juga dengan x, sorry sakit pinggang. X ni bawa naik pergi atas, so kita akan dapat x -1 tambah dengan kx. Barulah kita dy dx kan yang ni x ni. So kita akan dapat -1 h x -2 tambah k, ataupun also known as -h over x square tambah k. Dia macam tu Alright, ini adalah fungsi kecurunan. Okey. Di mana nilai fungsi kecurunan ni sebenarnya adalah -5. So ini adalah persamaan kamu yang kita boleh buat sebagai persamaan kita yang kedua. Now, k alone is h over x square. Teacher bawa ni pergi sebelah, tolak 5. Nah, x kat sini teacher ambil nilai x yang ni lah, iaitu 1. 1 kuasa 2, so kita akan dapat k. Still 1 kuasa 2 adalah 1, so h tolak 5. Ini persamaan kedua. Alright. So daripada sini teacher rasa kamu boleh buat ni. Sebab sini persamaan 1 macam ni, persamaan 2 dia macam ni. Yang dia masukkan 2 dalam 1, tak muat. Teacher terpaksa tukar colour sebab tak muat. Nak contoh tak tahu kat mana dah. Teacher masuk sini. So kita cakap 2 masuk dalam 1. Kan? 2 ni masuk dalam 1. -1 tambah dengan h. K, -1 sama dengan, -1 sama juga dengan h tambah k. K dia adalah h tolak 5. Baik. Lain macam metod ni akan membuatkan nilai h hilang. So kita tak boleh buat substitution. Kita try elimination method. So kat sini teacher tulis balik persamaan 1 tu dia adalah h tambah k sama juga -1. Dan daripada persamaan 2 tu kita akan dapat h tolak k. Teacher bawa sini k dia. 5 bawa sini sama juga dengan 5. Macam tu. So yang ini kita pakai elimination method. Kita akan dapat, kita buat hasil tambah. Cuba kita tambah kan. So
H tambah H kita akan dapat 2H. Ni K tambah dengan negatif K dah hilang. So, negatif 1 tambah 5 adalah 4. So, basically ni boleh dapat H adalah 2. Satu lagi, bila H kita sama juga 2, masukkan dekat dalam sini lagi better. Masuk dalam sini untuk kita dapatkan K. Oleh itu, K sama juga dengan 2 tolak 5 negatif 3. Okey, so ini adalah jalan kira ataupun jawapan untuk H dan K kamu. So tengoklah juga kalau boleh pakai substitution, dia lebih mudah pakai substitution. Kalau buat tak dapat, pakai elimination method macam ni pun boleh. Okey, so inilah jalan kira untuk buat untuk cari kecurunan lengkung dan juga menggunakan koordinat X dan Y yang diberikan serta kecurunan. Okey, so ada juga latihan kat sini 2. Tolong pause dan buat latihan B dan C tu. Teacher bagi jawapan, tolong buat dan check. Jika tak betul, tak dapat jawapan yang diberi, maka call message lah teacher. Okey, seterusnya cari persamaan tangent dan normal pada lengkung pada titik yang diberikan. So ini adalah nota dekat kamu. Sebelum nota ni teacher ada lagi something yang teacher nak clarify dan jelaskan kat kamu macam mana dia ni dapat nota lah, sedikit nota berkenaan dengan soalan dekat sini nombor 19. Okay, so something yang kamu kena take note adalah okay, kita ada gradient. Cerita pasal gradient, tangent dan juga normal. Okay. Normal of apa? Normal of tangent. Normal of apa ni? Normal dekat dekat garis tu. So macam mana? Apa benda dan kaitan ketiga-tiga ni? Okay, tengok sini baik-baik okay. Kalau kamu ada satu titik lah macam ni, kan? Bukan satu titik, satu persamaan persamaan. Okey, ini adalah paksi X kamu dan seandainya kamu ada satu curve lah. Persamaan kuadratik. Anggaplah persamaan kuadratik comel-lote. Kemudian ini adalah gradient untuk kuadratik kamu. Persamaan kuadratik kecerunan tu. Kemudian akan ada satu garis lurus. Ting, tiba-tiba menyentuh betul-betul sekejap satu titik kat sini. Ini kita panggil sebagai apa ni? Tangent. Ya, garisan tangent ni yang menyentuh ni satu ni, ini adalah tangentnya. Dan ini adalah persamaan tangent. So, normal ni duduk kat mana? Tangent kita dah faham. Gradient kita dah faham. Gradient mana satu? Kejap. Tak tulis tak faham pula. Dan normal adalah ini yang berserenjang yang menghasilkan 90 darjah daripada titik tangent tadi. So, ini adalah normal. Itulah normal. Okay, so kat sini hopefully kamu faham lah apa maksud gradient, tangent dan kaitan dia orang normal. So, macam mana kita nak cari normal tu, tangent tu? Macam ni. So, yang pertama, dy over dx adalah ataupun fungsi kecerunan Okay. Yang kedua, so negatif 1 over dy over dx tu adalah gradient function of the normal ataupun kecerunan garis normal. Okey. So dua benda ni kamu kena note out lah. Dan kecerunan pada tangent. Dan yang ketiga yang kamu kena note out kat sini, nombor 3
Nombor 1, nombor 2. Nombor 3 yang kamu kena faham kat sini adalah okey, X tolak X1 M salah. Sorry, terbaik. Okey. Y tolak Y1 sama juga dengan X kali X pula M. M keturunan kali dengan X tolak X1. Ini adalah 3 benda yang kamu kena faham. Kalau kamu buat dy dx, bermaksud kamu sedang mencari fungsi keturunan daripada fungsi yang diberi. Kemudian bila kamu ambil negatif 1 bahagikan dengan nilai dy dx, itu adalah keturunan garis normal kamu. Gradient fungsi keturunan garis normal tadi tu. Fungsi keturunan garis normal. Dan yang ketiga kamu kena tahu adalah persamaan tangent. So, jom kita tengok dan kita buat satu sekali macam mana kamu boleh jawab soalan ni. Okey, untuk soalan ni yang ni Okey, macam teacher cakap, teacher akan gunakan 3 color sebab kita ada 3 step kat sini. So, untuk step pertama kita akan cari dy dx. So, teacher akan gunakan color hijau untuk dy dx. Okey, jom kita buat yang ni, cari dy dx je. Yang ni kalau kamu tengok, kenapa dia nak cari jadi sebab kita diminta untuk mencari persamaan tangent dan juga persamaan normal kepada lengkung yang diberikan. So, dia bagi kat kita lengkung, dia nak kita cari dua persamaan lah. Okey. Alright, so kita nak cari dy dx dia dahulu. Dy dx dia ataupun sama juga dengan f prime x dia dalam kes ni. So, nilainya adalah 3 darab 2, 6. X kuasa 2 tolak 10x. Okey, ni dah tak ada x, biarkan saja. So, ini adalah dy dx ataupun f prime. So, kamu dah dapatlah yang pertama. Dan apabila x adalah 3, so kita nak cari nilai f prime x dia. F prime 3 sekarang sama juga dengan 6 darab 3 kuasa 2 tolak 10 darab 3. Teacher gantikan dekat x ni nilai 3. Sebab kat sini dah bukan f prime x lagi. Dia adalah f prime 3. So, nilai x ni diberi sebagai 3. So, kita akan dapat 9 darab 6 berapa? 54 tolak 30. So, kita akan dapat 24 untuk f prime x. Okey, seterusnya cikgu akan teacher akan pakai ni kali biru untuk mencari keturunan tangent persamaan tangent, keturunan tangent pula. Ini keturunan tangent. So, kita nak cari persamaan tangent sekarang. Ini step kedua. Bukan step kedua, actually ni lah persamaan yang kita cari, persamaan tangent. Kejap lagi yang seterusnya barulah kita nak cari persamaan untuk garis normal tadi tu. Dia macam tu. So, untuk persamaan tangent, apa yang kita perlukan kalau kita nak buat persamaan tangent? Pertama, kita perlu keturunan tangent. M ataupun M kita tu, which is equals to, tadi kita dah cari 24. Gitu. Kemudian, titik yang diberikan adalah 32. Gitu. So, kita boleh masukkan dalam persamaan tangent itu. Y, persamaan tangent, persamaan normal pakai persamaan ni jugalah. Iaitu Y tolak Y1, M X tolak X1. Okay. Right. Y dia mana satu? Okay. Y tolak Y1 sama juga M X tolak X1. Okay. Kita kenal pasti dulu. X1 yang mana satu? Ni X1. 3 ni X1. Y1 ni 2 ni. Okay.
Yang ini M. So kita nak masukkan dalam sini lah. Okay, so Y kita ni yang tinggal sebagai X dan Y untuk persamaan kita ni yang ni dengan ini sahaja. Yang lain kita gantikan nilai dia. So Y1 adalah 2 sama juga M kita dah 24. Ni X remain as X tolak dengan X1 kita adalah 3. So kita akan dapat jawapan dia Y sama juga 2 bawa pergi sebelah. 20 ni teacher buka 24X tolak 24 darab 3 berapa 72. So ini 72 tolak 2 bawa pergi sebelah jadi tambah 2. So kamu akan dapat Y sama juga dengan 24X tolak 70. Okey, ini adalah persamaan tangent. Siap. Manakala kita akan buat persamaan untuk garis normal kita, persamaan normal. Macam biasa juga apa yang kita perlukan adalah kecerunan normal. Kecerunan normal apa tadi teacher cakap? Negatif 1 bahagi dengan dy dx. Kita dapat kecerunan ataupun gradient function of the normal. Okay, so nilai dia negatif 1 bahagikan dengan dy dx kita tu tadi. So dy dx kita tu 24. So negatif 1 per 24 lah. Gitu. Kan? Simple as that. And then sama juga masukkan dalam sini lah. Y tolak Y1 sama juga dengan M. X tolak X1. So Y kita dekat sini untuk normal. Sama juga kita ada X dengan sini ada. Cuma M dia saja kita bertukar lah. Sini dah jadi M dia. Yang lain sama X1, Y1 sama. So Y will remain as it is. And then yang ni tukar. Y1 sebagai 2 sama juga dengan M ni adalah negatif 1 per 24. X remain as itself tolak dengan X1. X1 adalah 3. Okey, nak kembangkan. So kita akan dapat Y tolak 2 sama juga X tolak X per 24. Ni teacher kembang masuk Kemudian ni tambah dengan 3 per 24 tinggal 1 per 8. Macam tu. Okay, so 2 bawa pergi sebelah, kita akan dapat Y sama juga dengan tolak X per 24 tambahkan dengan 1 per 8 tambah 2. Ini kamu boleh selesaikan, last kamu dapat nilai dia lah. Macam tu. Okay, so this is benda yang kita kena buat. Pertama sekali kita kena cari kecerunan dia, kecerunan untuk tangent. Once kita dapat kecerunan tangent, masukkan dalam persamaan ni tadi. Dan kita akan dapat persamaan tangent. Kemudian ambil negatif 1 bahagi kecerunan tangent kita ada tadi. Dan masukkan dalam ni pula. And then kita akan dapat kecerunan untuk persamaan normal kita. Okay. So ini adalah 3 benda yang teacher ajar pagi ni. So hopefully kamu boleh buat lah. Kita ada contoh. Sebelum teacher masuk ke bahagian yang lebih ni lah. Yang gubahan ni semua. So teacher rasa itu sahaja dahulu untuk hari ni. Dan ini adalah latihan dia. Untuk buat yang ni. So, okay. Yang ni semua ada dalam PDF. Teacher akan bagikan dan savekan untuk kamu. Sila buat latihan yang teacher bagi ni. Okay. Dan selamat Berhari Raya Aidiladha. Okay guys. Assalamualaikum. Bye.